Minggu ini, malah hari Jumaat, kita dapat maklum, malah kita tahu pun dari berita, daripada internet dan sebagainya, tentang satu keputusan mahkamah berkaitan dengan satu keputusan mahkamah berhubungan dengan sekelompok lelaki transgender. Lelaki transgender, lelaki yang suka berperangai macam perempuan. Transgender, dia lelaki tapi suka berperwatakan seperti wanita. Nak pakai baju kurung, nak pakai macam wanita lah, nak pakai makeup. Kita tak nak mencemuh manusia ini, tapi kita nak bincang syariat, nak bincang syariat. Jadi pada asalnya mahkamah syariah menghukumkan mereka bersalah. Dengan amalan mereka seperti itu, mereka melanggar syariat. Mahkamah syariah menghukum. Mereka bawa kes itu ke mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan membuat keputusan mereka berhak melakukan apa yang mereka suka, sebab itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia sekarang ni sudah mengatasi Tuhan. Manusia sekarang mengatakan hak aku Tuhan. Tuhan dia lawan. Aku punya suka lah. Dia buat begitu dengan Tuhan. Di mahkamah rayuan membuat keputusan seperti itu. Dia orang punya suka lah. Ini hak dia orang. Dia laki-laki nak jadi macam perempuan, nak make up kosmetik macam perempuan, hak dia orang. Membatalkan keputusan mahkamah syariah. Baik, apa kaitan dengan ayat-ayat tadi? Banyak kaitannya. Dia berkait dengan keputusan Allah, hukum hakam Allah yang telah Allah tetapkan. Bila kita faham hukum hakam Allah, cuba ikut semampu boleh, bukan cuba lawan. Naluri manusia kadang-kadang diuji. Ada orang laki-laki, dia bernafsu tengok lelaki. Tak mustahil. Dia lelaki, tengok wanita, dia tidak bernafsu. Tengok lelaki, bernafsu. Ini melahirkan homoseks. Melahirkan golongan gays, G-A-Y-S. Ada juga dari kalangan wanita, dia tengok lelaki, dia ada nafsu bagi dia. Dia tengok wanita, baru bernafsu. Melahirkan lesbian. Dan juga lesbianism. Ini dipanggil kecenderungan seksual. Bahasa baku sikit. Kecenderungan seksual mengikut gender. Gender tu lelaki perempuan. Guna bahasa tinggi sikit. Kecenderungan seksual mengikut gender. Ini ujian. Lelaki bernafsu dengan lelaki, ujian. Wanita bernafsu kepada wanita, ujian. Lelaki nak berperangai macam wanita, ujian. Malah lelaki yang kecenderungan seksual nampak normal pun ada ujian. Kecenderungan seksual normal artinya dia lelaki, cenderung pada perempuan. Kecenderungan seksualnya normal, lelaki cenderung pada perempuan. Okey lah tu. Cara dasarnya okey. Boleh berkahwin pun halal. Lelaki berkahwin perempuan, halal. Kecenderungan seksualnya boleh membawa pada sesuatu yang halal, pun diuji. Walaupun kecenderungan seksualnya betul, lelaki cenderung wanita, kecenderungan dah okey, tapi nafsunya pula bersemarang, sehingga boleh membawa pada zina, pun ujian juga. Kecenderungan normal tapi ada ujian. Jadi semua orang ada ujian, tak kira siapa. Maka sekarang yang penting bila kita baca ayat-ayat tadi, kita jangan jadi Bani Israel. Perintah Allah, kita cuba berdolak dalih, kita cuba lawan.
Tengok apa jadi pada Bani Israel. Allah susahkan hidup mereka. Nasib baik akhirnya dia patuh juga. Nasib baik. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir tak buat. Hampir-hampir tak sembelih. Jika tak sembelih tu agak-agak apa jadi? Kisah-kisah yang lepas macam-macam dah berlaku. Allah tinggalkan mereka di padang pasir 40 tahun. Macam-macam dah berlaku. Jika tak buat, untung buat. Tapi kalau tak buat, masih nak gay juga. Itu nak lawan. Apa salahnya kami ikut kehendak kami? Ada yang marah Tuhan. Tuhan yang buat aku macam ni. Tuhan yang buat aku macam ni. Tuhan yang menyiksa aku. Allahu Akbar, Astaghfirullah. Sebab itu kisah ini relevan bagi kita. Al-Baqarah ini relevan bagi kita hari ini. Orang sudah bercakap nak lawan agama. Orang barat sudah boleh kita katakan sudah menolak agama. Dia hanya mengaku dia Kristian, tapi berapa kerat yang betul-betul ikut Christianity cara betul? Berapa kerat? Sebab itu di sana kita dengar cerita gereja ditutup, dan gereja yang ditutup akhirnya jadi masjid kita. Kisah di barat. Rata-ratanya umat Islam ini masih ramai yang Islam dan nak ikut Islam. Alhamdulillah. Termasuk di Malaysia, kita yakin masih ramai yang Muslim dan nak jadi a good Muslim. Alhamdulillah, masih ramai. Tapi Kristian, dia Kristian, tapi nak ikut, sorry lah. Mengapa tak nak ikut? Sebab dia rasa aku ada hak sendiri. Aku sembah Jesus Christ, ya. Bila aku menderita, pergi gereja. I go to the church, yes. When I feel depressed, I go to the church. I still need God because I want Him to cure me. Aku masih perlukan Tuhan, terutama bila aku bermasalah. Ini opportunist. Dia cari Tuhan bila dia ada problem. Dalam hidup dia tak patuh Tuhan. Ini Kristian. Islam cara hidupnya lain. Islam is a way of life. Tapi diuji. Nak ke syurga kena diuji. Tadi kita sebut. Bila diuji, jangan lawan perintah Allah. Cuba ikut. Yang kecenderungan seksualnya betul tapi bernafsu tinggi. Nak pada wanita sangat. Lelaki itu nak sungguh pada wanita. Boleh berzina. Kena kontrol. Lelaki cenderung lelaki. Kena kontrol. The word is control. Allah uji. Mungkin ada. Tapi kontrol. Cuba ikut syariat semampu boleh. Sehingga, saya bagi contoh. Di sudut fiqah, sehinggakan di sudut fiqah, ulama mengatakan jangan sampai melakukan kemuncak jenayah. Nanti saya perincikan maksudnya. Jangan sampai melakukan kemuncak jenayah. Baik, jika seorang lelaki cenderung pada wanita, okey, nampak okey lah. Kecenderungan seksualnya normal. Lelaki cenderung wanita. Tiba-tiba nafsu dia tinggi. Boleh berzina. Kemuncak jenayah dalam konteks seksual ialah zina. Zina yang sebenarnya zina. Ataupun gay lah. Memuaskan nafsu, zina lelaki dengan lelaki. Kemuncak jenayah. Tapi kalau nak halang daripada berlakunya kemuncak jenayah, dia boleh buat yang ringan. Tak apa lagi. Contoh, nafsu memuncak, bahaya, aku dalam bahaya. Jika aku tak boleh kawal, mungkin aku akan rogol. Mungkin aku kenal diriku. Maaf cakap, tapi tuan-tuan kena faham cara syariat menyelesaikan masalah. Orang seperti itu, sebagian ulama mengatakan jika dia boleh redakan nafsu dia dengan onani, halal bagi dia. Nak menghalang zina betul. Faham onani kan? Masturbation. Faham kan? Tak payah saya perincikan. Boleh faham kan? Sebab perbuatan itu zina kecil.
Tidak digalakkan. Tapi bagi kes yang macam itu, kes yang sudah terangsang kehendak seksual hingga boleh melakukan jenayah besar, maka zina kecil itu mencegah dia dari zina besar, maka boleh ada ruang bagi dia dalam kes yang khusus. Ini saya nukilkan dalam buku saya Perubatan Islam dan Bukti Sains Moden dari pandangan para sahabat, ulama muktabar dan sebagainya. Sama juga dalam kes-kes yang homoseks. Jangan sampai ke kemuncak itu. Jangan. Salurkan cara kecil-kecilan, cara muhasabah yang tak memudaratkan supaya terhindar dari yang kemuncak jenayah itu, boleh. Dengan contoh yang saya sebutkan tadi. Itu Islam. Tapi terus cari pasangan cara salah bertindak, itu kemuncak jenayah. Itu diharamkan sama sekali, hukum dia keras, teramat keras. Itu cara kita kata sami'na wa ata'na. Cuba ikut juga, cuba juga. Tapi sekarang kes ni sudah lawan syariah, menakutkan. Apa yang kita bimbang selepas ini, orang lain pun menang. Yahoo tu bimbang. Mari kita lawan syariat dalam kes-kes yang lain, ada peluang menang. Ini dipanggil precedence. Satu contoh dalam keputusan hukuman. Precedence cukup bahaya. Ada contoh keputusan, orang sentiasa akan merujuk, kes tu menang, kami lebih kurang sama juga, hak asasi kami. Nanti homoseks pula, transgender, sekadar dia berpakaian seperti itu. Nanti homoseks, gay, kami laki-laki memuaskan seks dengan laki-laki, apa salahnya? Hak asasi. Dia pun nak kait juga dengan itu. Syariah jangan kacau kami. Saya bimbang ini berlaku di Malaysia. Sebab itu, suara ini masukkan YouTube, Hikam, insya-Allah. Suara ini, suara kebimbangan, supaya hakim-hakim diperingatkan. Bayangkan hakim yang memutuskan juga orang Islam. Lagilah menakutkan, lagi menakutkan. InsyaAllah jangan sampai kita mendiamkan diri, nanti Allah bala Malaysia, Allah bala kita, wal iyad billah.